Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inilah sambungan video untuk chapter inverter bagi kod khusus EPO 359. Okey, so the last video kita tengok berkenaan dengan switching of inverter. Okey, sama ada untuk circuit half wave dan juga full wave. Mana saya tunjukkan macam mana rupa bentuk square wave dan juga quasi square. So untuk video ni saya akan terus jump ke switching topology of inverter when using RL load. Okay, so video sebelum ni penerangan saya semua yang gunakan R load. Okay, untuk video sebelum ni semua circuit tu adalah gunakan R load. So yang ni kita nak tengok what happen if digunakan RL load. Jadi kalau awak refer dekat nota slide, so untuk nota slide dia ada dekat slide yang bahagian basic switching scheme. Okey, dia ada dekat slide untuk basic switching scheme. Okey, so untuk topologi dekat dalam slide ni, dia cuma gunakan contoh full bridge. Dia cuma gunakan contoh full bridge. Dia tak ada gunakan contoh half bridge. So saya akan tunjukkan jika circuit tu ialah half bridge. Okey, dalam switching scheme ni dia nak awak lukis sequential switching yang turn on dan turn off berserta dengan dia punya waveform sepatutnya. Okey, yang mana di dalam skema jawapan untuk setiap tahun bila untuk subjek ni okey, bagi soalan switching scheme topology ni, biasanya skema jawapan dia nak awak lukis circuit ni untuk setiap switching sequence. Okey, bermakna untuk hasilkan positif half cycle dan juga negatif half cycle, okey, kita ada banyak switching sequence. Okey, especially bila melibatkan penggunaan R dan juga L. So saya nak mudahkan awak untuk jawab exam, sebab kalau awak kena lukis circuit ni berulang-ulang kali, okey, ada banyak so awak tengok. Okey, awak boleh tengok dalam slide-slide ni, okey, berapa kali awak kena ulang lukis circuit, and at the end awak kena buat satu waveform. Okey. Sama juga kalau untuk quasi square. Yang ni square, yang ni untuk quasi. Quasi lagi banyak. Awak kena ulang-ulang. Circuit ni kena lukis dan lukis. Okey. Jadi saya mengambil maklum untuk soalan ni memang akan makan masa lah kalau awak kena buat jawapan macam ni. Jadi untuk mudahkan awak, saya prefer jawapan yang mana ikut cara saya lah. Okey. Okey, selain daripada nota slide tadi, awak boleh refer dekat nota supplementary yang mana saya ada tunjuk juga bahagian ni. Okey, untuk square wave dan juga untuk quasi square. So dekat dalam nota supplementary tu saya bagi lukisan yang dah siap. Okey, so mungkin awak tak dapat gambaran macam mana waveform tu boleh terjadi. So untuk video ni kita akan go through one by one dan kita akan construct dan kita cuba simulate pergerakan waveform tu. Okey, bila adanya R dan L. Okey, sebelum kita masuk ke bahagian simulation ataupun kita cuba nak simulate dia manually, okey, kita recap balik. Sekarang ni load awak ialah series resistance and inductance. Kalau awak ingat balik chapter sebelum ni, okey, bila ada elemen inductor dan juga capacitor, bermakna dia akan melibatkan charging dan juga discharging. Okey, so ingat balik, kalau inductor dia akan store current, kalau capacitor dia akan store voltage. Okey, so which mean dalam case ni digunakan R dan juga L inductor, so voltage should be no effect lah. Yang akan effect hanya bentuk current. Okey, bagi video sebelum ni yang saya tunjukkan square dan juga quasi, okey, kalau dia gunakan R load sahaja, maka bentuk output current tadi exactly sama dengan bentuk voltage. Okey, sama ada dia square ke quasi ke,
Okay, kalau voltage tu square, maka current pun square. Kalau voltage tu kuasi, maka current pun akan ikut bentuk kuasi. Okay, itu kalau dia pakai R load saja. Jadi untuk kes ni, kita nak gunakan R series with inductance. Okay. Okay, so untuk voltage, it should be the same lah. Okay, should be the same. Kita recap balik. So macam mana kita nak hasilkan positive voltage? Okay, macam ni kita nak hasilkan positive voltage. So current kena lalu daripada kanan ke kiri. Okay, kanan ke kiri. So dalam kes ni, switch mana kita kena on? Okay, switch 1. Okay, switch 1 on, maka current akan keluar daripada VS1, lalu switch 1 and masuk ke load daripada kanan ke kiri. Jadi dia punya output voltage dia akan appear di sebelah positif. Okay, yang mana magnitude dia ialah VS1. Okay, based on circuit ni. Kemudian untuk hasilkan output di sebelah negatif, bermakna current kena lalu daripada kiri ke kanan, sebab dia nak jumpa negatif dulu. Okay, so untuk allow current daripada kiri ke kanan, switch mana yang kena on? Switch 2. Okay, so bila switch 2 on, maka current akan appear di sebelah negatif, dan proses ni akan berulang-ulang. Okay, itu untuk voltage. So kita sambungkan. Okay, so dapatlah bentuk voltage. Ni kita buat untuk ni untuk square wave dulu. Okay, so untuk square wave, bagi half bridge inverter, dia ada dua jenis circuit, iaitu dua supply macam ini, and satu lagi ialah single supply. Okay, so untuk case kita nak bincang switching topology ni, okay, dia tak kisah single supply ataupun dual supply, as long as dia keluarkan square wave. Okay, sebab beza antara single supply dan juga dual supply ialah apa labeling magnitude kat sini. Okay, kalau macam circuit ni, positif, magnitude positif dia ialah VS1, maka magnitude negatif dia ialah VS2 and negative VS2. Okay. Nah, kalau dia pakai single supply, VS over 2, negative VS over 2. Okay, sebab yang masuk ni adalah V load, ni negative V load. Okay, dapat sampai situ. Okay, ini untuk voltage, yang mana sama saja konsep dia yang dalam video-video sebelum ni. So kita akan tengok untuk current pula. Okay, untuk current, okay, saya akan buat assumption yang mana at the beginning, okay, circuit ni dalam keadaan kosong, tak ada charging, kosong, tak ada supply apa pun. Okay, so which mean that dia akan mula dekat kosong. Okay, nanti kita akan tengok apa beza dengan nota. Sebab saya mula kosong sebabnya mudah untuk awak faham. Okay. So bila circuit ni mula conduct, katakan S1 on. Okay, bila S1 on, current akan charging. Okay, so untuk charging current ni akan berbentuk curve macam ni. Okay, dia akan naik curve. Kalau dia R load saja, dia ikut bentuk voltage. Kalau R load saja, dia ikut bentuk voltage. Tapi disebabkan ada induktor tadi, so dia akan ambil masa sedikit untuk naik, sebab balance yang ni digunakan untuk charging. Okay. So in between 0 sampai pi, bila switch 1 to trigger, dia akan charging. Okay, charging dia akan bermula daripada zero state. Okay, dia naik pergi ke maksimum. Kemudian bila dia tukar switch, sebab kita dah masuk pi sampai 2 pi. Okay, sekarang ni S2 on. Okay, so bila S2 on, dia akan charging ke sebelah negatif pula. Okay, dia akan charging sebelah negatif. Okay, kemudian S1 on balik, so dia akan charging di sebelah positif. Dan kemudian S2 on balik, dia akan charging di sebelah negatif.
Okey. So kalau awak perasan, perbezaan antara simulation saya buat dengan nota slide. Okey. Kalau nota slide, kalau tengok permulaan dia macam ni. Okey, dia start dari bawah. Okey. Sebab apa nota slide dia ambil daripada bawah? Okey, sebabnya dia crop waveform tu dalam keadaan steady state. Okey, yang ni adalah initial state. Okey. Jadi dia seolah-olah dia mula graf tu kat sini. Okey, dia punya paksi dia mula kat sini. So saya sama je. Okey, cuma saya nak simulate kat awak dalam keadaan initial state. Okey. Jadi bila wujudnya waveform macam ni, okey, kita kena tengok dia punya region pula. Okey. So bentuk macam ni adalah charging, bentuk macam ni dia discharging. Okey. Oh sorry. Bentuk kita akan tengok region charging dengan discharging. Okey. So kita tengok region yang pertama. Okey, region yang pertama ialah yang ni Okey. So region yang ni ialah region untuk charging. Okey, region untuk charging. Yang mana saya labelkan kat sini Note that for square wave there are two operation. Okey. Dua operation yang mana ialah charging dan juga discharging. So yang ni in one cycle. Dalam satu cycle, in between 0 sampai 2 pi, kita ada dua operation, iaitu charging dan juga discharging. Okey. So kita akan tengok operation tu. Okey. Operation tu kita differentiatekan by region. Ada operation and ada region. Okey. So region pertama, apa dia punya operation dia? Okey. So untuk region ni, operation dia ialah charging. Okey, charging on positive half cycle. Saya letak charging plus. Okey, maknanya charging on positive half cycle. Okey. Region yang kedua ialah kawasan ni. Okey. Yang mana yang ni saya labelkan dia sebagai discharging plus. Okey. So dia akan charging daripada 0 sampai pi. Okey, bila selepas pi ni dia akan discharging. Okey, dia akan discharging. Dia akan discharging di sebelah positif. Okey. Kemudian kita pergi ke next region. Okey, region yang ni saya panggil dia C minus. Kita tak nampak pula. Okey, region ni kita panggil dia C minus, charging on negative. Okey. Yang ni charging on positive half cycle, yang ni charging on negative half cycle. Okey. Maknanya sebelah positif pun ada charging, sebelah negatif pun ada charging. Sebab kalau ikutkan induktor sebenarnya dia tak ada polarity. Okey, dia boleh charge dengan discharge di kedua-dua arah. Okey. So kita tengok ini region yang ketiga. Kita pergi ke region yang seterusnya. Okay, discharging on a negative half cycle. Okay. So bila switching tu dah bertukar,
Okey. Current tidak dapat follow at instant sebabnya dia masih ada lagi current yang store dekat dalam inductor, so dia akan ambil masa lah. Okey, jadi masa yang dia ambil ni sebelum dia tukar polarity adalah discharging. Okey. So ini adalah discharging on negative half cycle. Okey, so kesimpulan dia, awak ada dua operation iaitu charging dan juga discharging untuk square wave. Okey, charging dan juga discharging. Yang mana charging ni sebelah positif ada, sebelah negatif pun ada. Okey, kalau untuk discharging pula sama juga, sebelah positif pun ada, sebelah negatif pun ada. Okey. So untuk switching topology ni sebenarnya apa yang soalan minta? Okey, untuk switching topology ni apa yang soalan minta? Okey, apa yang soalan nak ialah dia nak tahu pada masa charging C+, D+, C- dan D- ni apakah dia punya pairing komponen yang bertanggungjawab menghasilkan kawasan C+, D+, C- dan juga D-. Okey, dia nak tahu komponen apa, which is ada dua komponen lah, sama ada switch ataupun diode. Okey, so dalam gambar ni saya letakkan simbol IGBT yang betul. Okey, ini adalah simbol IGBT yang betul, yang mana dia ada internal diode dia ada internal diode. Jadi dia ada switch and diode sekali dalam satu IGBT ni. So macam mana kita nak trace antara S1, S2, D1 dan D2, okay, nak relatekan dengan region yang saya beritahu tadi, C+, D+, C- dan juga D-. Yeah. So awak dah tahu operation, awak dah tahu region, dan kita akan tengok komponen apa yang bertanggungjawab dekat bahagian-bahagian ataupun dekat region-region ni. Okay, jadi kita labelkan dulu region-region ni. Okay, region kita ada C+, okay, kita ada C+, kita ada D+, okay, kita ada C- dan kita ada D-. Okay, so untuk square wave kita ada 4 region. Okay, kita ada 4 region. Jadi kita pergi tengok kat bawah ni, note ni. Okay, untuk charging, okay, ataupun kita label dia sebagai C lah, tak kisahlah dia C plus ataupun C minus. And then kita ada discharging, tak kisahlah dia D plus ataupun D minus. Okay, kat sini dia bagi satu conclusion ataupun satu tips, yang mana dalam ni tak dimensionkan dalam nota slide. Ni saya buat sendiri. Okay, dalam region charging, dia punya komponen yang bertindak balas dia ialah switch plus switch. Okey, switch plus switch. Tapi dalam case ni disebabkan kita pakai half bridge inverter, jadi dia cuma ada dalam satu cycle satu switch saja yang function. Maka kalau charging switch, kalau discharging diode. Okey, tapi switch yang mana, diode yang mana? Itu persoalan dia. Okey, so kita balik kepada kita punya waveform. Okey. Ingat tak sebelum ni saya pernah beritahu awak current commutation ataupun current direction yang saya selalu sebut current masuk daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Okey, so itu yang kita nak guna dekat video ni. Okey, so kalau kita tengok kita pergi kepada region C+. Okey, region C+. So region C+ ni dia ada dekat kawasan positif. Okey, region C+ ni dia dekat kawasan positif. Yang mana kalau kita tahu kalau dia positif, bermakna current
flow daripada kanan ke kiri. Okay. Jadi at this moment, okay, kita tahu dia C. Jadi bila dia C, dia akan melibatkan switch. Okay, switch mana yang bertanggungjawab menyebabkan current tu flow daripada kanan ke kiri. Okay. So kalau kita ikut video yang lepas, switch yang bertanggungjawab berdasarkan gambar rajah ni ialah switch 1. Okay, S1. Jadi komponen yang bertanggungjawab menyebabkan berlakunya charging on positive half cycle ni ialah switch 1. Okay. Dia dapat Okay, kita pergi ke next region, iaitu discharging on positive half cycle. Okay, kalau kita tengok voltage bila masuk half cycle yang kedua ni, voltage dia immediately dia tukar daripada positif terus dia pergi negatif. Okay. Sebabnya dia tak ada komponen yang store voltage, so voltage tu boleh terus pergi tukar lah. Tapi untuk current dia tak boleh tukar at instant, sebab induktor ni ada lagi simpan baki-baki current tadi. So kalau kita tengok region D plus ni, okay, D plus ni dia masih lagi berada di kawasan positif. Okay, dia masih lagi berada di kawasan positif, which mean pada kawasan discharging on positive half cycle ni, pada kawasan D plus, current sebenarnya masih lagi flow daripada kanan ke kiri. Okay, sebabnya current ni berada di sebelah positif. So at this moment, at this instant, current tu masih lagi flow daripada kanan ke kiri, sebab dia masih lagi berada di kawasan positif. So antara D1 dan juga D2, sebab kita tengok kalau discharging, komponen yang bertanggungjawab ialah diode. Okay, tapi kita ada dua diode, D1 dan D2. So kalau nak make sure current tu flow daripada kanan ke kiri, diode mana yang bertanggungjawab? Okay. So awak dah belajar dah diode ni daripada SEM 1 lagi. Okay, kita tahu diode ni dia cuma benarkan current dia pergi satu arah sahaja. Okay. So kalau dia D1, maka current tu takkan masuk sini, dia akan masuk ke sini. Okay. Tapi kalau D2, kalau kita tengok dia punya polarity dia akan masuk macam ni. Okay. Jadi current akan pergi daripada kanan ke kiri ataupun on positive cycle ni bila D2 yang trigger. Okay. So untuk graf ni, komponen yang menyebabkan dia discharging on positive half cycle ialah D2, diode 2. Okay. So kita akan tengok pula what happen to the next region. Okay. Seterusnya ialah region untuk charging juga, tapi on a negative half cycle. Okay. So bila kita masuk negative half cycle, current ni sudah bertukar arah lah. Okay, sudah bertukar arah. Dia akan bergerak daripada kiri ke kanan. Okay, kiri ke kanan. So komponen mana yang menyebabkan berlakunya looping untuk current to flow daripada kiri ke kanan load? So komponen dia ialah switch kan, sebab dia charging. Okay, sebab dia charging, komponen yang terlibat ialah switch. Tapi switch mana? S1 ke S2? Okay, so kalau nak menyebabkan dia flow daripada kiri ke kanan, jadi switch yang terlibat ialah S2. Okay, saya harap awak faham dia melibatkan pergerakan arah current. Okay, ini untuk charging on negative half cycle. Okay, charging on negative half cycle, dia dah berada di sebelah negatif. Maka di sebelah negatif ni current dia bergerak daripada kiri ke kanan. So komponen yang bertanggungjawab ialah switch 2. Kita pergi pula ke bahagian seterusnya, iaitu discharging on negative half cycle. Okay. So untuk discharging on negative half cycle, kita tengok region ni. Okay, dia masih lagi berada di sebelah negatif.
Okay, dia masih lagi berada di sebelah negatif. Okay. Sebab current dia tak boleh tukar directly daripada negatif pergi positif. Sebab dia masih lagi disimpan dalam induktor. So dia akan ambil masa sikit sebelum dia dapat bertukar daripada negatif pergi positif. Jadi pada waktu ni, okay, kita tahu kalau dia discharging, komponen yang bertanggungjawab ialah diode. Okay. So diode apa yang benarkan current tu flow daripada negatif pergi ke positif. Okay. So kalau kita refer balik, komponen ni ialah D1. Sebab D1 ni dia benarkan current lalu daripada kiri ke kanan. Okay, dia boleh buat looping macam ni. Okay, lalu D1. Okay. Jadi komponen yang bertanggungjawab bagi region D- ialah D1, diode 1. Okay. So boleh dapat kat situ in term of switching topology. Okay, bagi case 1. Case 1 ni maksud dia saya buat daripada circuit half bridge inverter. Okay, dan jenis waveform dia ialah square wave. Okay. Jadi half bridge inverter ni saya tak spesifikkan sama ada dual ataupun single, sebab as long as dia hasilkan square wave dan dia adalah half bridge, mana-mana circuit pun sama ada single supply ataupun dual supply, dia punya outcome dia akan dapat macam ni lah. Okay, akan dapat macam ni. Okay. So kalau soalan tu minta switching topology, apa yang jawapan yang awak kena buat? Okay, yang pertama, okay, solution bagi soalan switching scheme topology ataupun switching scheme. Okay, yang pertama sekali kena ada gambar circuit. Okay, gambar circuit dia, which is sketch lah. Okay, sketch gambar circuit. Tapi hati-hati, tengok soalan mention half bridge ke full bridge. Okay, dia bagi tahu kalau half bridge tu single supply ke dual supply. Okay, please refer soalan, jangan main hafal Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, okay, gambar output waveform. Okay, gambar output waveform ni apa yang kena ada? Voltage dan juga current plus region plus label. Okay. Okay, dua ni saja. Yang pertama sekali, lukis circuit. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, lukis output waveform. Okay, plus dengan label. Okay, output waveform kena ada voltage dan juga current. Kemudian labelkan C+, D+, C-, D-, and declarekan untuk C+ komponen apa. Okay, untuk D+ komponen apa, untuk C- komponen apa, dan untuk D- komponen apa yang bertanggungjawab. Okay, dua tu saja. Okay, sebab saya rasa jawapan macam ni dia lagi cepat nak buat dan pemeriksa pun lagi mudah faham. Instead of kalau awak terpaksa melukis gambar circuit ni berulang kali. Okay, tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 sketches kalau awak nak buat square wave. Okay, kalau awak buat untuk kuasi square, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ini adalah skema jawapan yang betul. Tapi saya lebih prefer kalau awak buat jawapan yang macam saya beritahu ni saja. Gambar circuit dengan label dia. Okay, label dia.
sketch kosong saja kena label lah, especially yang mana S1, yang mana D1, S2, D2. Okay, so tak kisahlah dia square ke, dia kuasi ke, yang jawapan saya nak tengok gambar circuit, output waveform plus labeling, and declare komponen mana yang bertanggungjawab pada region-region yang awak tanda tadi. Okay, dua tu sahaja. So lebih cepat awak buat jawapan, lagi mudah saya nak semak, dan lagi senang pun juga awak nak check. Kalau awak buat gambar macam ni berulang kali, okay, dia akan jadi lambat lah. Especially ada orang yang bila dia nak lukis, dia nak juga guna pembaris, lagi lah lambat. Okay, ada orang bila dia sketch freehand, kadang mungkin tak jadi. So berikan padam-padam, so akan makan masa kat situ. Okay, padahal jawapan ada, cuma awak akan ambil masa yang lama untuk buat jawapan. Jadi saya ringkaskan cara buat jawapan tu. Okay, jawapan yang awak kena buat, saya minta dua benda je: gambar circuit plus label apa semua, and yang kedua gambar output waveform plus label untuk region yang ni, C plus, D plus, C minus, D minus, and then labelkan komponen yang bertanggungjawab tadi, switch mana dan diode mana. Okay, so keep it simple. Okay, awak boleh buat dengan cepat, saya pun boleh check dengan lebih mudah. Okay, so untuk video ni saya akan stop kat sini dulu. Untuk next, kita akan pergi ke switching topology. Sama juga RL load, tapi kita gunakan full bridge inverter untuk square wave, case yang kedua. Okay, kita ada 3 case untuk yang switching topology ni. Okay, yang ni kita baru cover case 1, and next kita akan cover case 2. Okay, thank you.